الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi alhamdulillah kita sedang membincangkan risalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sedang membincangkan risalah yang pertama, yaitu kitab Ummul Barahim, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi kita sampai pada muka surat 15, pembahasan tentang sifat-sifat yang mustahil, yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita telah membincangkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mempunyai segala sifat kesempurnaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Alhamdulillah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala lazim ataupun tersirat daripada Alhamdulillah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala munazzah, disucikan, an kullin naqais, daripada segala sifat kekurangan. Maka oleh sebab itulah ulama ahli sunnah radhiyallahu anhum, di samping mereka membincangkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga membincangkan sifat-sifat yang mesti dinafikan, sifat-sifat yang mesti disucikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, setelah ulama membincangkan sifat-sifat yang wajib, maka mereka membincangkan sifat-sifat yang mustahil. Dan kita sampailah kepada sifat yang amat penting, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai apa-apa persamaan dengan segala makhluk yang baharu. Dan Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini radhiyallahu anhu menyatakan, kesemua perkara yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid terhimpun di bawah dua kalimat. Pertamanya, apa saja yang digambarkan di dalam pemikiran manusia, apa saja rupa bentuk, apa saja keadaan, apa saja tempat ataupun masa ataupun rekaan ataupun bentuk sudut dan sebagainya yang boleh digambarkan, tusuwira fil azhan, yang boleh digambarkan di dalam diri manusia, fallahu bi khilafihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bercanggah dengannya ataupun berbeza dengan perkara tersebut, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala mestilah diiktikadkan tidak sama dengan apa yang digambarkan di dalam akal manusia. Itu pertama sekali. Maksudnya kita menyucikan akal kita daripada segala bentuk gambaran yang ingin ditipukan oleh syaitan dan iblis, yang ingin dipesongkan untuk kita beriktikad itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita menyucikan, kita menjaga akal kita agar tidak dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan, agar tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh sebab itu kita umat Islam, antara bacaan yang disunatkan di dalam solat ialah kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, dan pada ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maksudnya kita sentiasa menyatakan Subhana, penyucianku terhadap Allah. Maksud kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mentanzihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mentakdiskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada boleh dicapai oleh akal manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada boleh digambarkan di dalam akal manusia. Jadi apabila manusia dari setiap hari, waktu pagi, petang dan malam, mereka tadi bertasbih di dalam rukuk,
dan di dalam sujud, maka pembalasan yang akan Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, pahala ataupun ganjaran yang paling penting sekali yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia apabila manusia tadi bertasbih, ialah Allah Ta'ala akan membersihkan hatinya. Allah Ta'ala akan membersihkan pemikirannya daripada ditipu dan dipesong ataupun diwaswaskan oleh syaitan dengan menggambarkan rupa-rupa tertentu agar kita tadi terpesong daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu pertama, kan, sudut pertama yang dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq radhiyallahu anhu, semua perkara yang digambarkan di dalam akal fikiran manusia, maka hendaklah kita beriktikad fallahu subhanahu wa ta'ala bi khilafihi, Allah Subhanahu wa ta'ala bercanggah ataupun tidak sama dengan perkara tersebut. Itu berkaitan dengan akal pemikiran manusia, tempat kita meletakkan akidah, tempat kan tipu daya syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Kedua yang dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq radhiyallahu anhu, apabila kita mempelajari ilmu tauhid dan apabila kita tadi membincangkan tentang sifat kesempurnaan Allah, dan apabila kita ingin menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala kekurangan, maka Imam Abu Ishaq berkata, hendaklah kita beriktikad anna zatahu ta'ala laysat mushbihatan li zawatil makhluqin, bahawa sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyamai dengan mana-mana zat makhluk, wala mu'attalatan 'anis sifat, dan tidak boleh dinafikan daripada sifat-sifatnya. Maksudnya pertama sekali, setelah kita membersihkan akal kita dengan kita tadi bertasbih kan pagi, petang, siang dan malam di dalam salat, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedua yang perlu diiktikadkan ialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyamai mana-mana zat makhluk. Dan kedua, hendaklah kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan seperti kudrat, seperti iradat, seperti ilmu, hayat, sama' basar dan sebagainya. Jadi itu panduan kita ahli sunnah wal jamaah yang amat penting, ialah kita menyucikan akal kita daripada segala penyamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan adalah kita beriktikad bahawa zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sekali-kali menyamai mana-mana zat makhluk, dan tidak akan kan Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat, tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala berjasad, berjisim, turun, naik, bangun, duduk dan beranggota seperti mana makhluk. Itu ialah kesimpulan daripada perbahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dah bincangkan pada pengajian yang lalu juga bahawa apabila Imam Sanusi membincangkan tentang sifat-sifat yang mustahil, yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Sanusi berbincang dengan panjang lebar, maksudnya mensyarahkan dengan panjang lebar tentang perkara yang berlawanan dengan laisa kamitslihi syai'. Maksud kita dah maklum bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala semestinya dah tidak menyamai mana-mana makhluk yang baharu, kan tidak menyamai dengan mana-mana makhluk. Kemudian Imam Sanusi mensyarahkan segala bentuk persamaan, maksudnya bentuk-bentuk persamaan yang boleh digambarkan di dalam akal manusia antara Allah Ta'ala dengan makhluknya, sebagaimana kita beriktikadkan Tuhan tadi berjisim, kan, ataupun kita beriktikadkan Tuhan tadi bertempat, ataupun kita beriktikadkan Tuhan tadi zatnya bercantum-cantum dan sebagainya. Jadi apabila kita menafikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jisim, apabila kita menafikan segala perkara yang berkaitan dengan jisim seperti tempat, masa dan sebagainya, maka ulama ahli sunnah radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi tak kala dia mensyarahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sesungguhnya tidak akan meredai kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golongan Yahudi dan golongan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Jadi ini ayat yang kita amat maklum, kan, ayat yang menyatakan tentang musuh Islam yang paling utama ialah Yahudi dan Nasrani. Cuma sekiranya kita membuka tafsir Qurtubi yang menceritakan tentang hukum hakam
yang dinyatakan di dalam Al-Quran, maka Imam Qurtubi radhiyallahu anhu menyatakan daripada ayat Al-Quran tadi, daripada surah Baqarah ayat 120 tadi, maka Imam Qurtubi menyatakan tamassaka bihadhihi al-ayah jama'atun minal ulama'i minhum Abu Hanifah wa Syafi'i wa Dawud wa Ahmad bin Hanbal wa ala anna al-kufra kullahu millatun wahidatun. Maksudnya berpegang dengan ayat ini. Maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Daud, kan Imam Ahmad bin Hanbal berpandukan kepada ayat ini. Kan berpandukan kepada ayat walan tarda ankal yahud walan nasara, maka ulama-ulama tadi telah menghukumkan annal kufra kullahu millatun wahidatun, bahawa sesungguhnya kekufuran kullahu seluruhnya, kan maksudnya seluruh agama yang bercanggah dengan agama Islam, semua agama yang menyimpang daripada agama Islam, maka telah dinaskan oleh ulama kan semenjak 1000 tahun yang lampau, kan 1200 tahun yang lampau, mereka telah menaskan bahawa annal kufra kullahu millatun wahidatun, sesungguhnya kekufuran seluruhnya ialah agama yang satu. Jadi pertama sekali mereka mengistimbatkan kaedah tersebut, iaitu al-kufru millatun wahidah, daripada firman Allah Ta'ala hatta tattabi'a millatahum, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan lafaz millatahum, dan Allah Ta'ala memufradkan lafaz millah. Lafaz millah yang disandarkan kepada hum, iaitu Yahudi dan Nasrani, telah dibawa dalam bentuk mufrad, maksud dalam bentuk kata tunggal. Jadi imam-imam yang Allah Ta'ala bukakan mata hati mereka untuk mengetahui rahsia makna Al-Quran, maka mereka telah menaskan semenjak 1000 tahun yang lampau bahawa sesungguhnya kekufuran sekalipun mempunyai nama yang berbilang-bilang, sekalipun mereka tadi mempunyai pembawaan yang berbeza-beza, tapi hakikat mereka ialah millatun wahidatun, ialah agama yang satu. Jadi sekarang apabila kita membincangkan kalam Imam Sanusi dalam buku surat 15, pertama sekali Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan ada pun pemahaman ataupun perkara yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai jirim, bermaksud zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai isi padu, ataupun Allah Ta'ala tadi memerlukan tempat dan masa, kan Allah, ataupun Allah Ta'ala tadi mempunyai arah di kiri, kanan, di atas dan di bawah, maka itu ialah perkara yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu di dalam muka surat 15 tadi. Dan kita dah bincang tadi bahawa Imam Abu Ishaq kan Al-Isfirayini juga menyatakan bahawa hakikat ilmu tauhid ialah menafikan segala perkara yang terlintas di dalam akal manusia bahawa itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hendaklah beriktikad bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyamai mana-mana zat makhluk. Jadi sekarang setelah kita mengetahui fokus kan, ataupun perkara yang amat penting di dalam ilmu tauhid, iaitu menafikan keserupaan antara Tuhan dengan makhluk, dan nas Al-Quran telah menyatakan bahawa al-kufru millatun wahidatun, sesungguhnya semua kekufuran, semua agama yang bercanggah daripada agama Islam, semua ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, bahawa mereka tadi millatun wahidatun, mempunyai satu titik persamaan, bahawa mereka tadi menuju kepada satu arah yang sama. Jadi maksudnya yang dinyatakan oleh Imam Sanusi tadi bahawa kesemua ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka akan berusaha menjisimkan Tuhan. Mereka akan berusaha untuk menyamakan Tuhan tadi dengan makhluk. Maka oleh sebab itu kita lihat semenjak daripada zaman Nabi Musa, kan apabila wujud satu orang daripada pengikut Nabi Musa yang bernama Samiri, kan apabila dia tadi berusaha untuk menyesatkan kaum Nabi Musa, maka dia tadi menjisimkan Tuhannya. Maksudnya dia tadi membentukkan satu bentuk lembu, kan, lalu dia berkata inilah Tuhan kamu, maka hendaklah kita sembah beramai-ramai. Dan begitu juga semenjak daripada zaman dahulu, manusia tadi membuat patung-patung berhala lalu mereka sembah. Dan wujud satu ajaran, kan, seperti mana Yahudi, mereka tadi mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tadi beriktikad bahawa Uzair, maksudnya satu orang manusia, diiktikadkan sebagai anak kepada Tuhan.
Maksudnya sebagaimana manusia tadi beranak, melahirkan anak dan sebagainya, maka Yahudi beriktikad kan bahawa ada satu makhluk yang dihukumkan sebagai anak Tuhan. Dan begitu juga Nasrani. Apabila mereka dipesongkan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan ajaran-ajaran kan yang dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, maka mereka tadi menjisimkan Tuhan. Lalu mereka beriktikad bahawa Nabi Isa ialah anak kepada Tuhan. Maksudnya anak ialah lawazim. Anak ialah perkara yang berkaitan dengan jisim. Kerana jisim jisim sahajalah yang boleh berpisah daripadanya satu juzuk yang lain. Kan maksudnya apabila ibu kan yang berjasad, maka berpisah daripada satu juzuk yang lain dan istilahkan sebagai anak. Jadi apabila kita beriktikad Tuhan beranak ataupun Tuhan mempunyai anak, maka seolah-olah kita menghukumkan bahawa Tuhan tadi berjisim. Jadi begitu juga agama-agama yang lain, kan agama yang secara umumnya menyembah berhala, agama yang secara umumnya menyembah patung, kan agama yang menyembah manusia sebagai Tuhan, kan menyembah binatang sebagai Tuhan, menyembah pokok, kan menyembah matahari dan bintang segalanya sebagai Tuhan. Walaupun terdapat perbezaan dari segi bentuk sembahan ataupun terdapat perbezaan daripada segi kumpulan yang disembah. Ada satu kumpulan menyembah binatang, itu kumpulan yang pertama. Kan ada satu kumpulan menyembah manusia, kan ada satu kumpulan menyembah berbagai lagi perkara yang lain. Termasuklah kumpulan yang menyembah syaitan. Kan kerana syaitan walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ulama mengistilahkan bahawa segala makhluk yang halus dia diistilahkan sebagai jismun latifun. Dia ialah makhluk yang berjisim. Kan dia ialah makhluk yang mempunyai isi padu. Cuma dia tadi tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi makhluk tadi tetap, kan sama ada makhluk tadi halus kan atau makhluk tadi zahir dapat dilihat dengan mata manusia, dia tetap dihukumkan sebagai benda yang berjisim. Jadi kita lihat semua penyembahan ataupun semua ajaran yang di luar daripada agama Islam ataupun ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka mempunyai satu titik persamaan, iaitu yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka beriktikad bahawa Tuhan tadi mempunyai jasad, ataupun mereka beriktikad kan bahawa Tuhan tadi menyerupai makhluk, kan ataupun mereka beriktikad bahawa Tuhan tadi mempunyai hubungan dengan masa, tempat dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita dapat lihat, itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Kan itulah yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahawa sesungguhnya kekufuran ialah agama yang satu. Kan bahawa sesungguhnya kekufuran yang diasaskan oleh iblis, kan alaihi la'natullah, yang diasaskan oleh musuh kepada umat Islam semenjak daripada zaman Nabi Adam sehingga semua rasul-rasul, maka musuh Islam tadi mempunyai satu idea, iaitu menjisimkan Tuhan. Maksudnya menjasadkan Tuhan, agar kita tadi terpesong daripada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali yang perlu kita faham bahawa imam-imam seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah telah menaskan bahawa semua kekufuran tadi ialah satu agama. Tetapi kita dapat lihat kan, sepanjang zaman bahawa terdapat agama yang berbagai-bagai. Nabi menyatakan bahawa Yahudi berpecah kepada 71, Nasrani berpecah kepada 72 dan sebagainya. Dan kita dapat lihat di seluruh dunia terdapat beratus-ratus agama, kan beratus-ratus sembahan, kan beratus-ratus pembawaan. Tapi kita dapat lihat kebenaran perkataan imam-imam yang agung tadi. Kan manusia yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang dibersihkan hati mereka. Kan manusia yang dikasyafkan dengan makna-makna Al-Quran. Kita dapat melihat kebenaran kalam Imam Syafi'i pada hari ini. Kan kita dapat melihat kebenaran kalam Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pada hari ini. Dan kita dapat melihat kebenaran kalam Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pada hari ini. Kerana pada hari ini kita dapat melihat munculnya satu seruan yang baru, kan munculnya satu slogan yang baru yang diistilahkan sebagai Tauhidul Adyan. Maksudnya menyatukan semua agama. Jadi sekarang ni dalam tahun 1893, kan maksudnya telah mula munculnya satu kumpulan-kumpulan yang diasaskan oleh Yahudi juga, kan yang diasaskan oleh Nasrani juga. Telah muncul kumpulan-kumpulan yang mula menyeru manusia, yang mula membawa satu pemahaman yang baru bahawa semua agama mestilah disatukan. Jadi sekarang kita dapat lihat
kan kebenaran perkataan Imam Syafi'i semenjak 1000 tahun yang lampau menyatakan bahawa kekufuran sememangnya satu agama. Jadi sekarang ni kebenaran kalam mereka terzahir pada hari ini. Dan mana kita lihat ke semua agama-agama tadi, sama ada menyembah Uzair ataupun menyembah Nabi Isa ataupun menyembah lembu ataupun menyembah ular ataupun menyembah berhala ataupun menyembah syaitan ataupun menyembah apa segala sembahan tadi, mereka sudah mula bersatu dan mereka tadi dah mula untuk menghukumkan bahawa mereka tadi sebenarnya adalah satu agama. Bahawa mereka tadi menyatakan bahawa Tuhan mereka sebenarnya ialah Allah juga. Kan bahawa menyatakan bahawa Tuhan mereka sebenarnya satu. Jadi mereka membawa kepada satu pemahaman bahawa tidak perlu kita berselisih kan dalam permasalahan agama kerana semua agama di dunia berada di atas kebenaran. Maka disebabkan munculnya akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah ni, maka buku-buku ditulis. Dan antaranya kitab Da'watut Tauhidil Adyan, Da'watun Zaifatun Khatirah. Antaranya ialah buku yang bertajuk Seruan kepada menyatukan agama, seruan kepada mentauhidkan agama, menghukumkan semua agama ialah satu dan semua agama tadi berada di atas kebenaran. Maka itu ialah Da'watun Zaifah, kan itu ialah seruan yang amat palsu, khatiratun yang amat bahaya ke atas umat Islam. Jadi dalam ringkasan buku tersebut dinyatakan bahawa pada hari ini kita mendengar satu seruan yang amat pelik kan, yang didokong kan oleh kumpulan-kumpulan yang tersusun daripada golongan-golongan Yahudi, yang didokong, yang diberikan bantuan dana oleh kumpulan Yahudi dan kumpulan Nasrani dan sebahagian daripada ahli fikih Islam, sebahagian daripada mereka yang duduk di dalam agama Islam, dan mereka tadi menamakan seruan tersebut sebagai Wahdatul Adyan. Maksudnya kesatuan agama. Dan mereka tadi menyangka ataupun membawa idea ataupun membawa dakwaan bahawa semua agama-agama membawa satu akidah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Esa. Dan mereka tadi kata sepatutnya ataupun mereka tadi berkata kesemua agama tadi sebenarnya menembah Tuhan yang satu. Kan sama ada mereka namakan Allah ataupun tidak. Jadi kumpulan-kumpulan ini menyeru kan untuk diwujudkan tempat-tempat sembahan yang bersepadu. Maksudnya kita wujudkan gereja dan kita wujudkan tempat sembahan Yahudi dan kita tadi apa lagi mewujudkan masjid di dalam satu tempat yang sama. Dan mereka tadi berkata adalah kita mencetak Al-Quran dan kita mencetak semua kitab-kitab yang lain seperti Injil, Bible dan sebagainya. Kita cetaknya di dalam satu jilid saja. Maka ini ialah satu seruan kan, yang wujud di akhir zaman yang telah menzahirkan kebenaran kalam-kalam imam yang agung seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka telah menghukumkan bahawa sesungguhnya kekufuran tadi ialah satu agama. Kan kekufuran tadi walaupun dia tadi boleh dinamakan dengan nama yang pelbagai-bagai, kan ajaran yang pelbagai-bagai, tapi kita dapat lihat mereka mempunyai satu titik persamaan. Kan mereka tadi mempunyai satu sifat yang sama di sisi semua agama tersebut, iaitu mereka tadi menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang ingin kita bincangkan, mengapakah berlaku perkara yang sedemikian? Maksudnya mengapakah setelah 1000 tahun agama tadi berpecah? Kan setelah 1000 tahun agama tadi masing-masing menamakan diri dengan nama-nama yang tertentu, mempunyai pembawaan yang tertentu, berperang antara satu sama lain secara zahirnya. Tapi mengapakah akhir sekali kan dalam zaman kita ni kita dapat melihat kumpulan-kumpulan manusia yang diasaskan oleh Yahudi dan Nasrani. Kan satu kumpulan ataupun beberapa NGO yang diasaskan oleh Yahudi dan Nasrani, mereka menyeru kepada Tauhidul Adyan. Kan mereka menyeru kepada Wahdatul Adyan. Maka yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum ialah kesemua agama yang bercanggah dengan Islam, kesemua ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka tadi menyeru kepada menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru agar manusia beriktikad Tuhan yang disembah mestilah boleh dilihat dengan mata kepala. Tuhan yang disembah tadi mestilah berjasad, bertangan, berkaki, boleh berjalan, boleh ke sana dan boleh ke sini. Jadi ulama radhiyallahu anhum berkata, kesemua agama-agama yang bercanggah dan semua ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka mempunyai satu titik persamaan, iaitu menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu muqaddimah dan sebagai satu penyediaan, kan sebagai satu landasan
untuk terzahirnya Dajjal di akhir zaman. Kerana kita maklum bahawa Dajjal yang akan terzahir di akhir zaman, dia ialah makhluk kan daripada manusia. Dia ialah manusia tetapi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan-kelebihan tertentu kan untuk menyesatkan manusia. Jadi oleh sebab Dajjal tadi datang dalam bentuk berjasad, kan Dajjal tadi datang dalam rupa manusia, bertangan, kan bermata, berjalan, kan pergi ke sana, kan mempunyai anggota isi padu dan sebagainya, maka iblis yang bekerjasama dengan Dajjal, iblis yang bersama-sama bersekongkol dengan Dajjal untuk menyesatkan manusia, maka iblis tadi berusaha memesongkan akidah umat Islam dan berusaha menyesatkan seluruh manusia di dunia agar menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, agar sekiranya zahirlah Dajjal satu hari nanti, kan agar sekiranya muncul penyesat utama umat Islam di akhir zaman, maka mereka tadi bersedia untuk mengaku Dajjal sebagai Tuhan, kerana di dalam akidah mereka tidak menafikan berjisimnya Tuhan. Kerana di dalam akidah mereka menerima kan bahawa Tuhan tadi boleh dalam bentuk berjasad, kan Tuhan tadi boleh kan dalam bentuk manusia, Tuhan tadi boleh bergerak, kan duduk, bangun, pergi ke sana ke sini. Maka itulah satu ajaran yang amat bahaya, kan ajaran yang akan memesongkan akidah ahli sunnah wal jamaah, ajaran yang akan menyesatkan umat Islam, yang akan menyediakan jalan yang amat luas kan kepada Dajjal untuk menyesatkan manusia. Maka oleh sebab itu kita pemahaman kan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan pegangan terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai', itu ialah pegangan yang amat penting, kan pegangan yang amat perlu ditekankan. Maksudnya sekarang ni kita dapat lihat diajarkan di setengah-setengah tempat kepada anak-anak kita yang masih kecil kan bahawa Allah Ta'ala berada di atas arash, atau diajarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tadi berada di atas langit. Kerana itu semua ajaran yang amat berbahaya, kan maksudnya muqaddimah yang amat berbahaya yang kita telah bincangkan bahawa kesemua tadi menjurus kepada satu tujuan, iaitu menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, membuka pintu yang amat luas dan pintu yang amat berbahaya kan untuk menyesatkan manusia di akhir zaman. Maka oleh sebab itulah kita tadi diminta membaca doa kan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kan wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku memohon kan daripadamu, aku berlindung denganmu daripada fitnah Dajjal. Jadi maksudnya umat Islam kan akan dipelihara kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya sepanjang masa, sepanjang zaman umat Islam cuba dipesongkan daripada akidah. Kan sepanjang zaman umat Islam kekuatannya ialah pada akidahnya. Maka dengan mengetahui rahsia tersebut, kan dengan sebab musuh-musuh Islam mengetahui rahsia akidah umat Islam, mengetahui bahawa kesatuan umat Islam ialah pada akidahnya, kekuatan perjuangan agama Islam ialah pada akidahnya, maka mereka berusaha memesongkan akidah tadi. Mereka mencipta pelbagai ajaran di dalam agama Islam yang hampir keseluruhannya menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia, ataupun mentashbihkan Allah Taala dengan apa segala makhluk yang lain. Kita kena maklum tujuan semua pemahaman tersebut, tujuan semua aliran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah ialah untuk memecah belahkan umat Islam, ialah untuk umat Islam tadi membunuh sesama sendiri, ataupun untuk umat Islam tadi dihinakan ataupun direndahkan oleh seluruh umat manusia kerana mereka tadi meninggalkan akidah mereka. Kan mereka tadi meninggalkan berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menyatakan bahawa dirinya laisa kamitslihi syai', kan tiada satu apa pun yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara akidah umat Islam. Kerana kita maklum ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah muncul kan telah 1000 tahun yang lampau, kan telah muncul semenjak zaman yang lalu, kan munculnya Mu'tazilah, kan munculnya Qadariyah, kan munculnya Mujassimah, kan muncul, dan setiap zaman ajaran tadi berkembang, dan setiap zaman ajaran tadi bertukar nama, kan dengan satu nama yang baru. Cuma ajaran yang paling akhir sekali yang kita lihat yang datang yang menyerang akidah umat Islam ialah penyatuan agama tersebut. Maksudnya beriktikad bahawa semua agama berada di atas kebenaran, beriktikad bahawa tiada beza kan antara Yahudi, Nasrani dan umat Islam,
Tiada beza antara kita dengan penyembah berhala, kerana kita semua beriktikad kepada Tuhan yang satu. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memelihara akidah umat Islam dan agar menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan agar memberikan kepada kita umat Islam kekuatan untuk mempertahankan akidahnya, kerana itulah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sehinggalah ke akhir zaman. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.